Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar? Bersama saya Hanif dalam saya punya segmen Gaya Hidup Jaya. Alhamdulillah hari ini hari Rabu bersamaan dengan 9 Rabiul Awal. Kita cakap pasal Rabiul Awal ni, kita akan menanti satu tarikh yang paling keramat, iaitu hari kelahiran Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal yang akan jatuh minggu hadapan, insyaAllah kita sama-sama mengingati. So hari ini apa yang akan dibincangkan bersama dalam topik yang paling menarik di episod ke-11 Aki Show, di mana insyaAllah hari ini saya akan membincangkan lebih detail, lebih menarik tentang keusahawanan dan kepimpinan. Apa kaitan antara kepimpinan dan keusahawanan? Tonton sampai habis insyaAllah. Sebab hari ini sangat berbeza, saya tak nak cakap seorang. Saya nak bawa masuk beberapa orang tetamu yang saya hormati, juga sebagai seorang leader saya juga. InsyaAllah anda akan bersama dengan leader-leader saya sekejap saja lagi, insyaAllah. So apa yang nak saya ceritakan tentang keusahawanan, tentang kepimpinan ni ataupun leadership dalam usahawan. Tak kira bila saya sebut kepimpinan ni sebenarnya dia sangat luas. Jadi kepada anda yang bergelar usahawan, anda perlu ada sifat ini, karakter ini sebagai seorang pemimpin. Juga kepada anda, walaupun apa yang anda lakukan, semua manusia di muka bumi ini adalah pemimpin. Telah dinyatakan dalam beberapa hadis Nabi SAW bahawa kita sebagai manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini. Tak kira kita lelaki, kita perempuan, kita sebagai seorang anak, sebagai seorang anak murid, sebagai seorang guru, siapa saja yang bergelar manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini. Macam mana pula semua orang jadi pemimpin ni? Okey, situasi di rumah, seorang bapa, semua orang ingat dalam satu keluarga, bapa itu adalah leader, pemimpin. Ya betul, dia adalah kita punya pemimpin yang paling kita hormati, paling kita segani. Dan tentu anda pun sebagai seorang anak pasti mengidolakan ayah masing-masing sebagai pemimpin. Macam juga saya, bila dah kahwin, saya ada ayah mertua. Saya pun jadikan ayah mertua saya sebagai mentor, sebagai leader saya. Apapun yang saya buat, di suami isteri, dalam bisnes ke apa ke, saya ada leader saya untuk saya rujuk, untuk saya pegang kata-kata yang telah mereka bagi dekat kita sebagai seorang manusia. Daripada kecil kita dibesarkan oleh tangan seorang ayah ni, macam mana? Macam itulah kita rasa hormat kita pada mereka. So hari ini insyaAllah saya akan bersama beberapa orang tetamu. Sebelum tu saya nak ceritakan satu kisah di mana seorang pemimpin ini perlu ada satu sifat yang jarang-jarang sekali pemimpin ada. Seorang pemimpin tu ada, iaitu seorang pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab, iaitu the leader that walk the talk. Walk the talk. Apa itu walk the talk? Walk the talk ni adalah satu karakter ataupun satu sifat seorang leader ni yang mengutarakan apa yang dicakap, mengutarakan apa yang dah dirancang. Sebab tu dalam bisnes apapun, anda sebagai usahawan, anda sebagai anak murid yang belajar, anda perlu ada action terhadap apa yang anda rancang. Itu yang saya panggil turn strategy into action. Tukarkan pendapat yang kita ada tadi kepada satu pelaksanaan. Itu yang paling susah sekali. Even saya akui diri saya pun ada kelemahan di situ. Walaupun saya seorang leader, mungkin di rumah, mungkin di saya punya company saya sendiri. That's why saya perlu tetapkan matlamat itu, iaitu saya perlu walk the talk. So bagaimana? Sebab ada satu kajian yang menyatakan dalam ramai-ramai strategis ataupun ramai-ramai pemimpin yang ada strategi ni, fikiran strategi ni, hanya 30% strategi yang mereka rancang menjadi kenyataan, menjadi satu hasil yang bermakna untuk semua masyarakat, semua orang yang dia pimpin. So kita sebagai leader yang baik,
perlu menukar 10% itu tadi kepada peratusan yang lebih tinggi. Kita perlu jadi seorang usahawan yang walk the talk. Saya kongsikan 3 tips iaitu yang pertama, put it right resource in right place. Kita perlu ada resource yang betul kepada orang yang betul. Yang kedua, setiap rancangan itu perlu tersusun, perlu teratur dan ada details. Kita dah rancang, kita dah buat macam-macam dalam kita punya mesyuarat tu, dekat table kita punya meeting table tu ada beberapa orang dan semua orang utarakan idea. So, apa idea-idea tu macam mana nak dilaksanakan, itu tugas seorang leader. Okay, yang terakhir sekali, yang ketiga, iaitu komunikasi yang tepat. So, make sure kita strukturkan apa yang dah dirancang itu kepada communication dan kita delegatekan kepada tim-tim kita yang di bawah. Itu adalah cara untuk kita walk talk. Jangan sembang je, buat. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya nak menjemput dengan bangganya beberapa orang tetamu yang saya akan interview hari ini. Tadi Abang Irwan sebagai host dalam Aki Show. Hari ini saya sebagai host dalam saya punya mini segmen saya, iaitu Gaya Hidup Jaya. So, saya tampilkan 2 orang sahabat panel saya, Abang Irwan dan Abang Yus. Silakan Tuan Director. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Irwan dan Abang Yus bersama saya hari ini. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Salam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey bang, Abang Irwan, Abang Yus, saya sangat berbesar hati kerana anda berdua lah saya ada di pentas ini di Aki Show sebagai seorang leader saya. So, saya hormati Abang Yus dan Abang Irwan sebagai saya punya leader. Mereka dah ada pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Jadi untuk segmen kecil saya ni, saya ada satu permainan, saya ada satu game yang sangat menarik tau bang. Kadang-kadang kita punya viewers ni dia perlukan satu interaction yang menarik sikit supaya dia stay sikit lama-lama dan tengok apa benda yang akan kita buat. Okey, semua dah sedia ke Abang Irwan dengan Abang Yus? Bismillah. Mesti benda-benda benda lagi ni nak buat ni kan. Okay, sebenarnya very easy question lah. Dia punya cara dia macam ni. Saya akan utarakan soalan kepada Abang Irwan dan Abang Yus. But for first, saya akan tanyakan kepada Abang Yus dulu, kemudian barulah Abang Irwan akan menyusuli. Okay, so saya akan tanya soalan. Dalam masa 10 saat, Abang Yus, Abang Irwan perlu menjawab soalan itu. Boleh jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi? Okay, Abang Yus first Abang Yus, very quick 10 second. 10 saat dari sekarang, daripada soalan yang akan saya buat ni. Abang Yus ready Okay, what are the characteristic of a good leader? For the past 10 to 20 years you be in corporate world. Silakan bang. The first thing is you have to be very supportive of your staff. Okay. You have to be very clear of your goal and direction. And you have to make it very clear to your staff what the goals and directions are, and you must support them. Tak boleh tak support kena support mereka dan sentiasa kena defend diorang. Itu yang saya selalu amalkan. Yes, 10 second enough. Terima kasih bang atas perkongsian. So kesinambungan kepada apa yang abang kongsi tadi. Abang dah berada dalam corporate world begitu lama ya bang, betul? Kalau saya kalau tak betul abang betulkan. So macam abang sebut tadi, you must be very supportive to your team, to your staff. So apa sebenarnya cabaran yang paling abang ingat sampai sekarang yang susah nak dilupakan bila kita manage kita punya team? Oh, banyak. kalau nak recallkan banyak lah. Tapi selalunya cabaran-cabaran utama kalau macam tengok juga staff tu, kalau staff tu staff baru, cabaran dia ialah untuk bawa dia masuk, nak assimilate dia dengan budaya ataupun the corporate culture company tu. Staff yang dah ada, kita nak dia grow, kita tak nak dia stagnant ya. Dan staff yang dah at the developed stage, kita nak build dia pula untuk menjadi leader. So setiap itu ada cabaran tersendirilah. Baik. Memang dijangkakan cabaran tu memang ada. Walau di mana, dekat corporate world ke, dekat mana-mana tempat pun
Mesti ada. Okay. Yeah. So seterusnya saya akan utarakan soalan kepada Abang Irwan. Ya, Abang Irwan, are you ready? Ya, bismillah. Okay, bismillah. So soalan dia of course akan berbeza dengan Abang Yus tadi. So very quick 10 second Abang Irwan, dalam dunia penyiaran, dalam dunia industri kreatif yang Abang Irwan dah berada setakat ini, mungkin past 10 years, past 15 years abang ada sekarang. So siapakah ataupun abang name it berapa banyak yang abang ada, siapakah leader ataupun orang yang abang admire sampai sekarang? InsyaAllah abang teruskan 10 second. Masya Allah, yang pertama tentunya ayah anda dan bonda saya. Nombor 2 adalah guru-guru saya lah, antaranya Fadil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, Syekh Muhammad Hafiz bin Haji Slamat Al-Jundrami, Syekh Hafizuddin, dan ramai lagi. Tapi yang paling teratas tu antaranya adalah ibu bapa saya sendiri, anda bonda saya sendiri, dan Fadil Habib Ali Zainal Abidin. InsyaAllah. Alhamdulillah. So I'm very interested tentang kisah abang bersama dengan sebagai seorang PA kepada Ustaz Habib Ali kan bang kan? Sebagai semeringkas bang, apa yang abang nampak leadership kualiti yang beliau ada, yang patut kita sama-sama ada dalam, contoh saya lah sebagai seorang usahawan kan, apa yang patut yang kita terapkan so that I can learn from that, saya boleh absorb untuk kita punya business. Silakan bang. InsyaAllah, kalau satu nilai ataupun satu karakteristik yang saya sangat kagumi pada Fadil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Hamid adalah beliau seorang yang sangat penuh dengan kasih sayang. So sifat kasih sayang tu dia menyinari semua tindakan-tindakan beliau. Contohlah kalau kita nak kata leadership ni is bukan position tau. This is an action. Leadership is an action. So dia tidak akan menyuruh kita ataupun dia tidak akan memberi kita kan satu nasihat, melainkan dia sendiri dah buat perkara itu. So ianya menambah nilai kepada apa yang dia katakan, dan bila dia telah lakukan sendiri, dia faham akan apa yang dia minta daripada kita semua, dan dia faham akan ujian-ujian yang terkait dengan tindakan yang perlu dilakukan itu, dan di atas semuanya itu dia sampaikan dan dia pimpin dan dia tunjukkan jalan dengan kasih sayang. So menjadi seorang leader yang disayangi, yang dikagumi, yang dihormati itu, saya yakin semua yang karakteristik yang saya sebut tadi itu ada pada leader ataupun pemimpin-pemimpin yang dia punya kepimpinan tu mendatangkan manfaat kepada diri dia, keluarga dia dan masyarakat. Allah Alam. Saya tertarik dengan kata-kata Abang Irwan tadi. Dia terkait dengan satu peribahasa ataupun proverbs daripada American proverb. Kalau boleh saya minta tuan director munculkan dalam kita punya yes, ini sebab it is not enough to stare up the steps, we must step up the steps. So dari situ kita dah nampak apa sebenarnya maksud yang Abang Irwan dah sebut tadi. Dan pada awal rancangan ni tadi pun saya ada sebut, seorang pemimpin itu perlu walk the talk. Jangan hanya kita mengarah tanpa kita buat dulu. Itu yang proverb tu tadi ajarkan. Jangan kita hanya memerhati saja tangga tu tanpa kita menaiki tangga tu sendiri. InsyaAllah semoga memberi manfaat lah kepada saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Abang Irwan dan Abang Yus kerana bersama saya hari ini. So insyaAllah kita berjumpa lagi ya bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri saya punya segmen hari ini, InsyaAllah banyak sekali perkongsian yang telah saya sebut dan rakan-rakan saya Abang Irwan dan Abang Yus pun sebut. InsyaAllah semoga kita dapat sama-sama menjadikan satu hikmah pada semua orang. Apa pun yang kita buat dalam muka bumi ini adalah untuk memberi manfaat kepada semua orang. Okey, itu yang paling penting.
Apa-apa pun yang kita buat, ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dia akan memberi manfaat kepada orang, semua orang, insyaAllah. So saya selitkan dengan 1 minit video berkenaan dengan satu tips daripada bahan-bahan bakery yang ada di Aki Bake Mart. InsyaAllah satu tips, satu benda baru yang mungkin anda sendiri tak tahu. Okay, so saya tinggalkan dengan pesanan iklan dan seterusnya anda akan bersama dengan Abang Yus. Topik Abang Yus sangat menarik, iaitu berkenaan dengan intermittent fasting ataupun berpuasa. Orang Islam dah buat lama dah puasa ni Mak Saleh baru terhege-hege ada intermittent lah apa benda tu semua. InsyaAllah Abang Yus akan kupas lebih lanjut lagi. So stay tune bersama Aki Show. Terima kasih kerana bersama saya hari ini.